arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nashkurullah ala ifdali wa in'amih. Kita bersyukur kepada Allah terhadap limpahan dan kurnianya. Nastati' an najtami'a fi hadhihi al-lailah. Dapat kita berkumpul pada malam ini. Linuwasila darsana atau linuwasila darsal lughatil arabiyyah. Untuk kita menyambung pengajian bahasa Arab. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada pelajaran untuk hari ini. Sebelum tu, macam mana latihan? Dah siap semua? Kata buat satu je. Saya masih musyabahah mubalarah ni masih Ustaz, tak boleh lah. Tak apa, kita akan sentiasa buat ulangan. Okey, jadi sebelum tu kita seperti biasa kita akan buat ulangan dulu sebelum kita lihat kepada latihan sebelum ni. Okay, saya sharekan skrin dulu. Okay, boleh nampak skrin ya? Boleh. Boleh alright. Okay, perkara pertama yang saya nak buat ulangan sebelum kita pergi ataupun sebelum kita bincang lebih lanjut mengenai tajuk hari ini. Okay, sebab saya pasti mungkin ada yang masih lagi keliru. Dua tajuk besar dalam ilmu bahasa Arab ni ataupun tata bahasa Arab ni ialah ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Okay, ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Okay, bahasa Arab ni dia beza sikit. Biasa kalau dalam apa bahasa dia satu grammar lah, tata bahasa dah. Tapi dalam bahasa Arab ni ilmu nahwu tu, ilmu grammar tu dia ada dua cabang pula. Ilmu grammar tu. Tata bahasanya sama ada nahwu ataupun sharaf. Kenapa sebenarnya ilmu lain pun ada juga cabangan macam ni. Cuma ilmu bahasa Arab ni lebih fokus lah, dia bagikan kepada dua ni, nahwu dan juga sharaf. Okey, nahwu dan sharaf ni dia mempunyai fungsi yang berbeza. Nahwu dan sharaf. Okey. Biasa kalau ditanya tentang perbezaan nahwu dan sharaf ni, kita akan kata ilmu nahwu adalah membincangkan baris akhir perkataan. Okey, contohnya perkataan ayatnya zahaba Muhammadun ila al-madrasati. Okey. Jadi ilmu nahwu akan membincangkan kajian ilmu nahwu ni adalah untuk mengajar ataupun untuk membantu kita menganalisis baris akhir perkataan tu. Zahaba Muhammadun ila al-madrasati. Jadi kenapa kita baca baris macam tu? Sebab ilmu nahwu. Okey, ilmu sharaf pula dia adalah membincangkan tentang baris perkataan itu sendiri. Zahaba, bukan zuhiba, bukan zihiba. Baris perkataan. Muhammadun, bukan muhimmidun, bukan mahmadun, tapi bacaannya Muhammadin. Itu ilmu sharaf. Itulah ilmu wazan. Tujuan kita belajar wazan, tahu baris perkataan tu. Ila al-madrasati. Bukan madrisati, bukan madrisuti, tapi madrasati. Wazan lah. Makna semua baris lah. Apa betul yang sesuai untuk kita letak sini. Baris perkataan tu. Baris perkataan. Jadi bezanya nahwu dan sharaf. Nahwu dia bincang tentang ayat. Dalam ayat baru kita boleh guna ilmu nahwu. Sharaf dia tak perlu ayat. Dia bukan nak bincang ayat. Sharaf ni macam perkataan tu sendiri. Perkataan zahaba, perkataan Muhammad, perkataan ila, perkataan al-madrasah. Okey, itu perbezaan pertama antara ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Okey, fungsi ilmu nahwu dan sharaf juga selain daripada baris,
Kan setengah orang dia macam mungkin dia tak nampak sangat isu baris ni. Macam yelah mungkin kita dah biasa baca macam baca Quran kan, memang dah kita dah baca buku hadis yang memang ada baris. Jadi kita tak concern sangat tentang baris ni. Tapi kalau kita buka surat khabar yang tak ada baris ataupun baca buku-buku yang tak ada baris dan baca website yang tak ada baris, jadi ilmu saraf lah yang kita perlukan untuk kita letak baris. Macam mana akhirnya baris awalnya macam mana. Okey, itu dari sudut baris. Okey, selain daripada baris, sebenarnya fungsi ilmu nahwu dan saraf ni juga adalah untuk membantu kita memahami ayat tersebut. Okey. Dari sudut untuk tadi dari sudut baris, ni dari sudut kefahaman untuk kita memahami sesuatu ayat dalam bahasa Arab. Okey. Dalam ayat dia mengandungi perkataan. Satu ayat adalah gabungan kepada beberapa perkataan. Satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan jadi ayat. Jadi ilmu saraf dari sini pembincangan ilmu saraf dari sudut mana Jadi saraf dia bantu kita memahami apa makna perkataan ni. Saraf bantu kita memahami apa makna perkataan ni, apa makna perkataan ni. Nahwu pula membantu kita untuk memahami gabungan antara tiga perkataan ni. Jadi apa makna ayat tersebut. Okey, sebagai contoh, kalau kita buat macam ayat biasa Zahaba Muhammad al-Madrasah yang tadi kan, mungkin kurang nampak sikit dia punya penggunaan ilmu saraf dalam tu. Okey, tapi sebagai contoh saya letak sebuah ayat yang mungkin yang dia tak complicated juga. Dia dari sudut nahwu ni tak complicated, tapi saraf tu ada menggunakan beberapa wazan yang lain. Okey, contohlah. Okey, al-baitu kabirun. Okey, contoh. Ni contoh al-baitu. Jangan buat baris lagi dulu. Kabirun. Okey. Okey, al-bait kabir. Tapi tak berbaris dah sebut dah tadi. Itulah. Okey, al-bait kabir. Okey. Okey. Jadi sebagai contoh macam mana kita nak faham sesuatu ayat dalam bahasa Arab atau bahasa lain lah. Okey. Secara umumnya cara untuk kita faham sesuatu ayat atau suatu ungkapan, langkah pertama adalah kena perkataan dulu. Faham perkataan al-bait, faham perkataan utama, faham perkataan kedua kabir. Bila setiap perkataan dah faham, barulah kita gabungkan dalam satu ayat untuk kita faham apa yang dimaksudkan dalam ungkapan. Okey, step untuk kita memahami sesuatu ayat adalah pertama, faham perkataan dulu. Langkah pertama ialah faham perkataan. Al-bait tu maksud dia, kabir pun maksud dia. Dah tahu makna setiap satu tu, barulah masuk kepada ayat ni. Okey, jadi ilmu saraf adalah ilmu yang membantu kita untuk faham setiap perkataan ni. Okey. Setiap perkataan al-bait, al-kabirun. Ilmu saraf yang bantu. Okey, sebagai contoh. Okey, ini saya ambil perkataan yang mudah-mudah lah supaya kita nampak dulu. Okey, al-bait tu, apa maksud al-bait tu? Rumah itu. Al-bait tu. Ya, rumah itu. Al-bait tu. Jadi ni saraf ni kita ambil perkataan. Bila perkataan tak perlu itu lagi lah. Maknanya satu perkataan. Al-bait tu rumah. Kabirun Besar. Kabirun, maksud kabirun? Besar. Okey, contoh kita tak tahulah nak jumpa perkataan ni kan. Kita buka lah kamus. Perkataan al-baitu. Bila kita buka kamus, kita akan jumpa kata dasarnya daripada ba-ya-ta. Ataupun dia punya fi'il dia bata. Bata. Oh, fi'il dia bata. Bata. Bitu. Biasa dengar perkataan ni? Bata ya bitu. Biasa dengar ke? Ya, bitu.
Ya. Baik tu biasa dengar lah. dengar, Dia punya fa'al tak dia. tahu kata dia kata besar. Apa maksud bata yabi tu? Agak-agaknya lah. Bata. Bena kan. Malam ke apa? Bata bena. Kalau Bata. bena, nun lah, bana. Siapa yang biasa, yang pernah pergi haji ni, dia bisa dengar perkataan ni. Baitullah. Ubid. Bait. Al-mabit. Baitullah, baitullah. Oh, Al-mabit. mabit. Mabit. Mabit di Muzdalifah. Mabit tu apa? Ma makna mabit? Singgah. Bermalam, bersinggah Ya, sebentar, bermalam. Singgah sebentar. Mabit bermalam. Jadi bata al-mabit, bata yabi itu maksudnya bermalam. Menyinggah pada semalam. Maksudnya kita tidur di sana lah. Contohnya kalau kita kata kita pergi rumah kawan kita kan. Abi itu inda Haji Sobri contohnya. Maknanya aku bermalam di rumah Haji Sobri. Abi itu dia punya kan. Okay. Jadi al-baitu, maksud asal al-baitu adalah tempat bermalam. Itu maksud asalnya al-baitu. Tapi secara umumnya maksudnya itu maksud asal. Tapi penggunaan al-baitu tidak lagi kita gunakan bagi tempat malam. Jadi macam rumah lah, tempat tinggal. Tempat kita berada di situ pada waktu malam. Biasanya kadang siang mungkin tak ada kat rumah, pergi kerja. Tapi al-baitu malam tu tempat rehat itu di rumah. Itu asal usul kataan bait. Jadi bila kita buka kamus, maksudnya bait ni katakanlah kita tak tahu tu rumah. Jadi kita boleh kata ni bermalam. Okey. Al-baitu ni mesti something kaitan dengan malam. Tempat bermalam mungkin. Macam itulah tempat bermalam. Okey. Itu dari sudut harfiah. Kita maknanya ni saya tunjuk macam mana kita nak faham perkataan tu. Okey. Daripada situlah baru kita faham rupanya sebagai maksud rumah. Okey. Kabirun. Okey, kita buka kamu tak tahu kataan apa. Jumpalah kata dasar dia kaf ba ra. Kaf ba. Okey. Kata dasar dia daripada kaf ba ra. Tengok makna maksud dia besar. Besar. Okey. Membesar. Kalau kata kerja dia membesar, semakin membesar. Okey, tapi kita tengok daripada ilmu sharaf dia membantu kita untuk faham kataan ni. Kita ni makabirun ni apa? Semakin membesar ke ataupun kita nak guna isim iaitu sifatnya besar. Ini sifat apa? Sifat musabahah ya. Jadi caranya adalah kita kena tahu ni wazannya apa. Kabirun wazan apa? Kabirun. Kabara. Fa'ilun. Kabara. Wazan fa'ilun. Kabara. Wazan fa'ilun. Kabara kata dasar dia. Wazan dia fa'ilun. Fa'ilun. Okey, fa'ilun. Okey, fa'ilun ni apa dia punya jenis dia apa? Sifat Solusi apa? Sifat musyabahah. Musabahah. Masdar. Apa belajar malam. Gitu. Kalau masdar sulasi. Okey. Okey. Kabirun. Yang mana jadual itu? Ada belakang. Jadi tentang wazan fa'ilun yang saya kat rumah ajar tu kan. Okay, cari fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Okey. Fa'ilun untuk musyabahah ada, untuk mubalaghah pun boleh. Okey. Jadi ada dua sini. Saya dah sebut cara untuk tahu bila tahu wazan ni antara fungsi ataupun antara faedah dia ialah kita boleh terjemah perkataan tu. Okey, untuk kataan yang fa'il, kita maf'ul lah. Maf'ul adalah perkataan
maksud dia ialah yang terkena perbuatan tu. Terus al-sami'a, jadi wazan maf'ul dia al-sami'a mendengar. Bila kita letak dalam wazan maf'ul, masmu' maksud dia yang didengari. Didengari lah, maksudnya didengari. Contoh kataan kataba, tulis. Bila letak dalam wazan maf'ul, maktub maksudnya tertulis, yang tertulis. Tertulis. Saya lihat pun. Okey, Yang contoh tertulis. lain. Contoh apa lagi? Maktub. Maktub. Okey, kata-kata dia kan yang tadi kan contohnya kalau kita guna fa'il kabir tadi. Kabir. Okey? Kabir. Sifatnya memang besar. Dia memang besar. Okey? Memang sifat dia begitu. Okey, kalau sirah balaghah pula sama juga macam fa'il juga maksud dia. Iaitu yang melakukan, tapi ada maksud apa? Lebih. Berulang-ulang. Okey, ada maksud bukan berulang. Lebih. Itu lebih. sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah maksud dia, sifat dia itu memang berterusan, tu memang perangai dia, tabiat dia macam tu. Sirah balaghah maksud mubalaghah. Balaghah ni maknanya melebihi kan. Maknanya pakar contohnya. Kita nak kata dia ni pakar. Kata alimah. Betul lam mim. Ain lam mim kata dasar dia. Orang yang tahu. Apa? Maknanya wazan fa'il. Wazan fa'il bagi alimah apa dia? Fa'il, wazan fa'il. Alim. Limun. Alimun. Ada tiga. Alimun orang yang Ada tahu. tiga. Orang yang tahu ataupun sesuatu yang tahu. Orang yang tahu. Alimun. Fa'il. Kalau saya pada syabahah dia alimun. Okey, ni orang yang banyak ilmu lah. Kalau alim tahu satu perkara dia. Alim maksudnya orang tu memang bersifat dengan sifat ilmu. Maksudnya orang yang ada ilmu lah, pelbagai ilmu. Saya upgrade lagi, nak melampau lagi, nak kata ilmu dia banyak sangat, guna mubalaghah, wazan allam. Lamun. Allam. Okey, allam. Okey. Si mana yang saya sebut sebelum ni, wazan-wazan ni memang banyak, tapi dia bukannya pilihan kita untuk guna mana kita suka. Tapi dia kena ikut penggunaan orang Arab. Tak boleh lah. Alamun ni kita guna wazan fu'alah lah. Jadi ulamah macam tu. Dia tak boleh. Dia tak boleh suka hati. Dia kena tengok apa orang Arab guna. Sebab tu saya kata peringkat pertama ni adalah untuk kita faham dahulu. Maknanya kita jumpa perkataan, kita faham. Bukannya kita yang nak buat sendiri. Sebab dia memang tak boleh buat. Dia memang kita kena ikut apa yang digunakan oleh orang Arab. Kalau orang Arab guna untuk kata dasar ain lam mim ni, balaghah dia mereka guna alamun ataupun alamatun, itulah kita guna yang itulah. Tapi songkonnya bila kita jumpa kata alamah, kita dah boleh agak maksud dia apa. Itu orang yang banyak ilmu lah. Alim. Kalau setakat alimun, tahulah. Orang yang tahu. Mungkin tahu basic ataupun alim juga. Alimun, orang yang banyak ada ilmu. Alimun. Kalau alamun, orang yang banyak ilmu. Tapi semua makna umum dia lah sama macam fa'il juga. Maknanya
orang yang buat benda tu. Okey, itu satu sudut dah cara untuk kita bagaimana ilmu sorof membantu kita untuk mengetahui makna. Okey, saya bagi contoh yang lebih jadi okay, itu ilmu sorof. Ilmu sorof kita boleh tengok makna sesuatu. Jadi dengan ilmu nahu pula kita gabungkan. Ilmu nahu menggabungkan semua ni, lahirlah namanya mubtada, Dan khabar. lahirlah namanya mubtada dan juga Khabar. 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 Okey. Khabar. Okey, yang mana kalau ikut terjemahan bahasa Melayu, kita selalu guna ayat dia adalah yang mubtada itu adalah khabar. Mubtada itu kan. Contohnya al-baitu, rumah itu adalah besar, khabir. Itu cara terjemahan kalau kita nak cara terjemahan literal lah, kita menggunakan ilmu nahwu ni. Mubtada, okey, mubtada itu adalah khabar, terjemahan dia kan. Jadi setiap yang mubtada ni kita akan letak sini. Mubtada al-baitu letak dalam mubtada, kabirun letak dalam khabar. Jadi rumah itu adalah besar. Sebagai contoh lah untuk bagaimana ilmu nahwu ni membantu kita terjemah. Okey, satu lagi contoh untuk mubtada khabar ni. Mungkin kita biasa jumpa perkataan ni. Kalau kat di Arab banyaklah tulis ni. Mamnu Saraf. Minat tadhim. mamnu Inaf saraf. at-tadkhin. Tadhin dalam merokok. Mamnu at-tadhin. Dah sampai dah ni maksud dia. Okey, mamnu at-tadkhin. Okey, kita tengok dulu dari sudut ilmu sorof ni ilmu sorof dulu ilmu sorof kita tengok satu-satu perkataan. Okey, perkataan mamnu'. Wazan dia apa? Wazan maf'ul. Kan? Mamnu' maf'ul. Jadi maksud dia yang lah. Okey, jadi tak tahu apa maksud mamnu' ni. Tengok kata dasar dia. Kata dasar dia mim nun ain. Mana'a yamna'u. Apa maksud mana'a yamna'u? Menghalang. Jadi kalau mamnu' maksud dia Melarang. Yang dihalang. melarang tak? Dilarang lah. Dilarang. Sesuatu yang dilarang lah. Sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Okey, at-tadkhin. Apa kata dasar at-tadkhin ni? Tak pernah jumpa kata ni. At-tadkhin. Tadakha. Okey, ada lagi siapa yang nak cuba? Kata dasar untuk tadkhin. Cara kita nak kata dasar ni, kita kena cara mudah dia adalah kita kena convert dia kepada wazan dulu. Macam ni mamnu saya convert kepada maf'ul. Mamnu maf'ul. Kalau at-tadkhin, apa dia punya wazan dia? Tahu tak maksudnya saya contohnya perkataan ar-rahim, wazan dia al-fa'il. Al-fa'il. Okey. Al-ihsan wazan dia al-if'al. Okey. At-tadkhin wazan dia Af'il. Taf'il. Okey, taf'il. Okey. Kataan taf'il ni confirm kita tahu apa kata dasar dia. Taf'il ni kata dasar dia apa taf'il? Fa'ilam. Fa'ilam lah semua fa'ilam. Tengok saja baris dia ni. Huruf dia. Okey, jadi fa'ilam ni pertama huruf dal. Nun. Ain huruf kha.
Lam huruf Lam. nun. Dapatlah kata dasar dia. Kata dasar dia ialah dah. Dakhonun. Apa maksud dakhona? Dakhonun. Dakhonun. Yelah asap Biasa dengar kata dakhona ni. Kat mana kita jumpa ni? Ada satu surah Dukhan. Quran yang Dukhan. ada satu surah Ad-Dukhan. Apa maksud dukhan tu? Asap. Asap. Asal. Jadi taf'il ni jenis dia apa? Fa'il ke, maf'ul ke, masdar ke? Him. Ke sifat musyabahah? Taf'il. Syafa'ah. Masdar. Okey, tengok balik dia punya nota tadi. Dia ialah masdar ni. Masdar untuk wazan apa? Tadkhil ni taf'il ya. Taf'il. Wazan nombor 3 ni. Okey. Fa'ala. Okey, jadi kalau apa, ingat lagi maksud kalau wazan nombor 3 ni tambah sabdu ni? Dia macam Dia macam lebih. Okey, kalau sami'a dengar, kalau sam'a memperdengarkan Okey, jadi dakhona ni asap. Kalau dakhona maksudnya dia memperasap, melakukan asap. Merokok lah. Jadi kalau orang yang tak tahu kata ni mungkin apa dia membuat asap ni. Jadi kita macam kamu, maksudnya merokok. Okey. Jadi at-tadkhin tu maksud dia merokok. Okey. Jadi kata dasar lah, kita boleh agak lah. Dilarang berasap. Apa maksud dilarang berasap ni? Mestilah yang boleh fikir logik lah. Okey, jadi mamnu' at-tadkhin. Macam mana kita nak terjemah perkataan ni? Ayat ni. Mamnu' at-tadkhin ni ayat Mana kita tengok dalam ilmu nahu pula. Okey, gabungan antara mamnu' dan juga at-tadkhin. Okey, soalannya adalah mana mubtada', mana khabar? Mamnu'. Mubtada. Okey, saya tulis balik bawah ni. Dah saya faham. Okay, saya tulis balik sini Okey. Mamnu'un at-tadkhin. Dakhil ni mubtada. At-dakhil Kenapa dia kata tadkhin mubtada? Sebab apa mubtada dia kena apa tu spesifik. Makrifah. Okey. Betul Haji Ahsan. Dalam ayat ni rupanya dia terbalik kan. Dia dahulukan khabar, dia lewatkan mubtada. Okey, jadi maknanya susunan asal dia, kalau susunan asal dia adalah terbaliklah. At-tadkhinu mamnu'un. At-tadkhinu mamnu'un. Jadi sebab bahasa Arab ni dia tak kisah tentang susunan. Susunan dia tak efek pada makna secara umumnya. Walaupun secara Dua-dua spesifik. boleh kan? Dua-dua boleh kan? Dua-dua boleh. Dari sudut tata bahasa, dari sudut nahu, dua-dua betul. Okey. Cuma ada sebab lah kenapa didahulukan. Okey, tapi saya nak tunjuk contoh dulu. Okey, jadi tadi saya dah buat terjemahan, cara terjemahan tadi. Cara literal untuk terjemahan mubtada khabar. Okey, mubtada itu adalah ataupun ialah adalah khabar. Okey. Jadi cara kita nak terjemah dia ialah mubtada dulu. Mubtada sini, mamnu' sini. Okey. Jadi merokok itu adalah dilarang. Jadi itu terjemahan mubtada khabar. Bukannya kita kata dilarang itu adalah rokok. Jadi siapa yang terbalikkan sini tadi, siapa yang kata mamnu' ni adalah mubtada, dia punya ayat dia terjemah macam tu lah. Dilarang itu adalah merokok. Itu terjemahan. Jadi ilmu nahu dia bantu kita untuk terjemah. Kenapa saya terjemah merokok itu adalah dilarang? Sebab mubtada, tadkhin tu lah mubtada. Macam mana saya tahu mubtada? Nahu lah, ilmu nahu yang ajar. Itu fungsi ilmu nahu untuk kita terjemah. Okay, jadi tadi sorof
untuk setiap kataan Bukan ke Okey. apa ni mubtada tu marfu' tu Ustaz, tanda marfu' mamnu'. Duduk marfu'. Duduk marfu'. Cuma syarat untuk jadi mubtada tu dia kena spesifik, ada di dalam. Oh, dalam. Okey. Semestinya wajib lah. Ya, sebab kita nak cerita mubtada ni, kita nak cerita tentang dia. Mesti kena spesifik lah apa dia yang kita nak cerita tu. Kan? Jadi kita nak cerita tentang merokok. Perbuatan merokok itu adalah dilarang. Jadi dilarang tu dia umum. Okey. Subjek. Ni itulah subjek dan predikat kan. Okey. Boleh ke, clear ke, jelas ke? Okey. Okey. Kita pilih ayat ya. Marifat. Ya. Apa dia? Marifah tu? Dia tak sebenarnya alif lam lah. Dia alif lam ni diguna untuk perkataan yang bukan dia kata nama am lah. Kan? Kata nama am kena tambah alif lam. Tapi kalau dia memang kata nama khas, contoh nama dia Muhammad contohnya. Tak perlulah Al-Muhammad. Muhammad tu dah kata dah ma'rifah dah. Ataupun dhamir. Dhamir pun ma'rifah juga. Bila kita sebut ataupun jadi mungkin yang cakap tu mesti dia tahu siapa yang dia masukkan huwa. Takkan dia kata saya nampak dia. Tapi dia tak tahu pun dia tu siapa. Dia pun tak, dia mesti bila kita buat ayat saya nampak dia, orang yang buat ayat tu dah ada spesifik dah siapa dia yang dia masukkan. Okey, boleh Jerin. Okey. Saya ingatkan mubtada mesti ada alif lam. Kalau mamnu' ada tanwin dah menunjukkan spesifik dah. Tak. Tanwin tu menunjukkan tak spesifik. Tu mamnu'. Alif lam. Sebab alif lam tu. Alif lam dia tak payah tanwin. Kalau tak ada alif lam kena tanwin. Ya. Maksudnya bila tak ada alif lam, ada tanwin tu maksudnya tu lah nakirah. Dia tak spesifik. Okey, bagi contoh lah. Ini sebagai saya nak tunjuk beza antara ayat yang nakirah dengan makrifah ni. Okey, contohnya Baitun kabirun lah. Baitun kabirun. Okey. Itu contoh ini tak bagi beza nakirah dengan makrifah. Uridu, uridu ya sebenarnya. Uridu. Apa maksud uridu? Kitabun. Saya Uridu mahu. kitabun. Saya hendak. Apa baris? Kitaban ke pun? Kita uridu kitaban. 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 Uridu Kitaban. al-kitab. Bezakan antara dua ni. Kitaban dengan uridu Kitabah. al-kitab. Cuba terjemahkan. Apa beza terjemahan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ni? Ayat yang pertama Yang uridu pertama kitaban. apa-apa kitab boleh. Cuba buat dengan ayat nombor satu. Apa terjemahan dia? Terjemahan. Uridu Ayat kitab. Saya hendak kitab. Nak kitab. Yang kedua, saya mahu nak kitab buku. itu. Yang kedua saya mahu buku itu ataupun kitab itu. Kan beza kan? Uridu kitaban. Saya mahu buku. Bagilah apa-apa buku kan. Tapi bila saya buat ayat, saya mahu buku itu. Jadi jangan bagi apa-apa buku, tanya dulu buku apa yang kamu maksudkan tu. Itu beza penggunaan makrifah dengan nakirah. Okey, jadi macam tadilah, mamnu'un itu ada tanwin ni, yang atas ni. Dia adalah nakirah.
Okey, contoh lagi. Uh, Okey. Okey, contoh lagi perkataan ni nak tunjuk untuk kita terjemah makna. Okey, iqtaraba. Okey, iqtaraba. Iqtaraba al-muqatilu ila an-nasr. Iqtaraba al-muqatilu ila an-nasr. Okey. Jadi perkataan ni mungkin kita jarang dengar kan. Jadi apa maksud, macam mana kita nak faham ayat ni? Mula dengan sorof dulu, kita faham perkataan demi perkataan. Itu sorof. Fungsi sorof untuk faham perkataan demi perkataan. Ilmu nahu digabungkan semua perkataan-perkataan tu untuk jadi ayat. Okey, iqtaraba. Tak biasa jumpa perkataan ni. Macam mana cara dia? Pertama sekali adalah kita cari wazan dia dulu. Iqtaraba, wazan dia ialah ifta'ala. Ifta'ala. Jadi kita tahu apa kata dasar dia. Fa, ain, lam. Jadi dekat. qaf, roba. Dekat. Okey, jadi wazan ifta'ala, kita agak-agak lah maksud dekat, jadikan dekat tu sebagai kata kerja. Maksudnya semakin dekat. Mendekat, semakin dekat. Mendekati, semakin dekat. Boleh lah. Ni kita akan finalize perkataan tu dalam ayat. Dalam ayat baru sesuai nak terjemah apa. Tapi peringkat awal kita letak dulu beberapa perkataan yang hampir sama. Semakin dekat, mendekati. Okey. Al-muqatilu. Apa perkataan muqatilu ni tak pernah jumpa. Jadi kita sama macam tadi, cari wazan dia dulu. Al-muqatilu al-mufa'ilu. Jadi al-mufa'ilu, kita tahu kata dasar dia. Pertama fa, ain dengan lam. Jadi kata dasar adalah qatala. Apa dia qatala? Bunuh. Okey, jadi muqatil ni jenis dia apa? Fa'il ke, maf'ul ke? Fa'il. Mufa'il, fa'il. Fa'il untuk wazan fa'ala yufa'ilu. Wazan nombor 3 kan. Fa'ala yufa'ilu. Jadi fa'ala tu maksud dia saling. Kalau qatala bunuh. Kalau qatala saling berbunuhan. Maksudnya saling berperang. Berperang lah kan, saling berlawan. Jadi muqatilu ni adalah pejuang, pahlawan ataupun orang yang berperang lah. Al-muqatilu. Itu terjemahan dia. Sebab itu fa'il. Jadi orang yang berperang. Qatala berperang. Orang yang berperang. Okey. Ila dia tak adalah kata dasar dia. Kata haram.
contoh lain in tasoro in tasoro. Jadi setengah orang jumpa ni dia ingat ni wazan yang in kot, in fa'ala. Jadi tasoro kot, tasoro. Sebenarnya bukan in tasoro tu wazan dia in fa'ala, tapi wazan dia adalah ifta'ala. Saya ingatkan infa'ala. Kan ada wazan ada juga, tapi kita kena cuba-cubalah. Bila cari intasoro, perkataan tasoro tu tak ada, maksudnya salah lah kata dasar kita. Nasoro. Ba, ain, lam. Maksudnya mendapat pertolongan yang menang. Kalau ambil infa'ala tak kena tak? Tak kena dia punya. Okey, last untuk kata untuk ni, untuk contoh makna ni. Okey, dua perkataan ni contohnya al-muqatilu, saya guna kata muqatilu juga. Al-muqatilu syuja'un. Okey. Sejak. Al-muqatilu syuja'un. Apa kataan syuja'? Apa dia? Benar aku kena syuja'? Berani. Okey, jadi apa terjemah ayat ni? Al-muqatilu syuja'un. Ini orang yang membunuh pahlawan lah, pahlawan. Membunuh qatilu. Kalau orang yang membunuh qatilu. Al-muqatil ni maknanya prajurit lah, orang yang pahlawan. Pahlawan. Syuja'. Al-muqatilu syuja'un. Pahlawan itu berani. Okey. Itu terjemahan mubtada khabar. Okey. Saya letakkan dia dalam bentuk ayat lain Okey, sebelum tu syuja'un. Dia apa jenis dia? Fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah, sifat mubalaghah, masdar. Mubalaghah lah. Dia kekal, berani. Kena tengok balik wazan. Apa yang ada wazan fu'alun? Masdar sulasi. Nampak kan? Ya, tengok dia. Okey, kalau masdar sulasi kita terjemah dia sebagai keberanian. Okey. Jadi kalau kita kata ni masdar ni, jadi terjemah al-muqatilu syuja'un, pahlawan itu adalah keberanian. Make sense tak ayat tu? Ataupun tak kena? Tak kena. Jadi dia bukan masdar. Jadi dia adalah sifat musyabbahah ataupun ada sifat malawah, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Okey. Yukhawwifu al-adu. Okey, ayat yang kedua ni. Ayat kedua lain sikit Syaja'ul muqatili yukhawwifu al-adu. Okey, kita tengok perkataan dulu Itu syuja'un. Okey, Syaja' muqatil tadi dah ada. Yukhawwifu, apa makna yukhawwifu? Takut. Dia takut. Okey. Khafa yakhafu, takut. Khafa yakhafu, takut. Ini wazan apa ni? Ada sabdu ni. Fa'ala. Wazan fa'ala. Jadi apa agak-agak maksud dia? Dia khafa yakhafu, takut. Dia takut. Okey, kalau yukhawwifu lebih takut. Menakutkan lah. Menakutkan. Okey. Khafa, dia takut. Yukhawwifu, menakutkan. Menakutkan. Al-adu wa musuh adu ni musuh. Okey. Perhatikan perkataan syaja' ni.
Yang pertama tadi syuja', yang kedua ni syaja' pula, sya. Tu masdar ke? Dia wazan dia fa'alun. Fa'alu. Okey. Jadi kalau syaja'ul muqatil nak terjemah kepada yang Fa'al. berani, syuja' tadi ini yang berani. Sifatnya sifat berani. Jadi Yang keberanian. beranilah. Pahlawan itu berani, berani. Okey. Jadi masdar pula syaja'un ni ialah masdar Keberanian. mandiklah keberanian. Keberanian. Keberanian pahlawan itu Pahlawan itu menakutkan menakutkan musuh. Menakutkan musuh. Menakutkan musuh. Sama juga mubtada' khabar juga. Syaja'ul muqatil mubtada', cerita dia ialah yukhawwiful adu. Okey, jadi boleh nampak bagaimana ilmu sorof bantu kita terjemah. Kalau kita tak tahu ilmu sorof, jadi kita akan terjemah syuja' ni berani. Syuja' bawah ni pun berani juga. Syuja'ul muqatil berani berani pahlawan berani menakutkan musuh. Sebenarnya kalau ikut terjemahan literal, bukannya maksud dia pahlawan yang berani itu menakutkan musuh, tapi keberanian pahlawan itu menakutkan musuh. Jadi ilmu sorof lah yang bantu kita untuk terjemah dengan lebih tepat. Ilmu sorof. Okey, jadi kita tahu mana masdar. Itu yang susahnya saraf ni. Susah lah Ustaz. Dia sebenarnya dia bantu kita lebih faham perkataan. Pasal wazan dia banyak sangat. Dia lalai wazan. Dia banyak wazan lah. Tapi supaya kita tak nampak tak nampak susah sangat. Tadi saya sebut ni, kita bagi yang kita dah belajar tadi 5 kan. Fa'il. Okey, ambil ni je, maf'ul. Maf'ul maksudnya yang kena perbuatan. Fa'il yang buat. Masdar kata terbitan dia. Okey? Dia yang akan berguna. Maf'ul macam maf'ul ni macam apa, didengari, didengari. Fa'il yang dengar contohnya. Masdar pendengaran. Masmu' didengari. Fa'il sami' yang mendengar. Masdar sama' yang dengar, pendengaran. Okey, daripada fa'il ni lah yang ada 2 kategori tadi tu. Sifat musyabbahah dengan sifat musyabbahah dan juga sirah balaghah. Okey, bukannya maksud saya dia berasal dari fa'il, tapi dari sudut makna dia hampir sama. Sifat musyabbahah sama juga kita terjemah yang dengar, tapi yang bersifat dengan suka mendengar macam tu. Dia bersifat. Sirah balaghah yang apa? Yang banyak mendengar. Sama juga macam yang dengar juga maksud dia, tapi ada maksud lebih di situ. Sama macam fa'il juga. Jadi sekurang-kurangnya walaupun wazan banyak wazan, tapi sekurang-kurangnya makna dia sekitar 3 benda ni je makna dia sebenarnya. Sama ada makna maf'ul, makna fa'il ataupun makna masdar. Okey, yang dipukul, yang memukul, pukulan. Pukulan. Okey, ni madrubun. Madrub yang kena pukul. Daribun yang memukul. Darbun pukulan. Dar. Okey. Yang lain-lain ni sama juga. Maknanya dia di bawah fa'il juga. Cuma ada maksud lebih di situ. Tapi penting kita boleh faham lah ayat tu. Kan? Sebab kita nak terjemah tambah kata lebih tu pun macam mencacatkan ayat juga kan. Tapi lepas ni bila kita baca ayat tu kita boleh faham. Oh, maksud dia orang yang macam nama Allah kan. Alam. Okey. Nak kena hafal juga wazan dia. Musyabahah ada 4 ni. Musyabahah 4, mubalaghah 4. Wazan tu kan. Tapi tu dia sebenarnya kita familiar, biasa tengok je. Biasa kita tengok, kita dah boleh agak lah sama ada sebab 3 yang paling banyak wazan dia 3 ni je. 3 ni yang paling banyak wazan. Walaupun paling banyak wazan, tapi dia punya maksud dia lebih kurang.
Jadi tak kisahlah dia sifat mubalawah ke, sifat musyabahah ke, dia fa'il ke, terjemahan dia pun lebih kurang je lah. Yang mendengar, walaupun dia yang, takkan kita nak terjemah ayat tu yang sangat banyak mendengar macam tu kan. Macam ayat tu macam pelik kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita jumpa ayat tu kita boleh faham lah. Okay. Jumpa ayat tu Ustaz kena buka ni Ustaz, kena cari CP ni tengok. Tengok wazan. Okay. Betul lah Kak, kena tengok. Kata tak hafal. Okay, jadi untuk malam ni sebenarnya, ni pun mukadimah sebenarnya. Tengok je. Okay. Mukadimah. Jadi untuk malam ni sebenarnya, saya nak buat latihan untuk sirah mubalawah dengan sifat musyabahah ni untuk kita, dan juga fa'il. Ustaz, ada soalan je Ustaz. Terus sila. Addition tanya apa beza fu'alun, sifat musyabahah fu'alun dengan fa'alun. Satu fu'alun, satu fa'alun. Apa beza dia? Tak, sama dia macam ni dengan dia okey. Sifat musyabahah ada banyak wazan kan. Sirah mubalawah pun banyak wazan. Bukannya banyak wazan tu kita boleh pilih suka hati kita nak guna yang mana. Tapi yang mana orang Arab guna. Satu saya kata untuk tahap pertama ni kita bukan belajar untuk kita buat sendiri. Jumpa katakanlah kata dasar sami'a, mendengar kan. Jadi kita nak buat sifat musyabahah, kita letak suma'un, suka hati kita je. Dia tak boleh main macam tu. Kita kena tengok kamus lah apa yang tengok penggunaan orang Arab. Yang biasa guna kan. Jadi kenapa saya ajar benda ni, supaya bila kita jumpa perkataan tu dalam Al-Quran ke, dalam bacaan doa kita ke, kita boleh terjemah dengan mudah perkataan tu. Biarlah di sifat musyabahah ke, sirah mubalawah ke, fa'il ke, terjemahannya hampir sama. Cuma kalau katalah nama-nama Allah kita tambah maha kan, sami' kan, dia sifat sirah mubalawah macam mendengar dengan banyak. Takkan nak terjemah mendengar dengan banyak, macam terjemahan tu sukar untuk dalam bahasa Melayu. Dia tak ada imbuhan yang sepadan. Jadi sekurang-kurangnya terjemahlah yang cuma pada nama Allah yang maha mendengar. Boleh jelas? Okey, sebenarnya latihan untuk sifat musyabahah ataupun sirah mubalawah dan juga fa'il boleh guna dia pada nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Sebab Asma'ul Husna ni dia menggunakan dalam Asma'ul Husna dan nama Allah ni 99 nama ni, Asma'ul Husna dia ada 5 kategori. Okay. Pertama, sama ada fa'il ataupun sirah mubalawah ataupun sifat musyabahah, tu 3 lah. Fa'il, sirah mubalawah, sifat musyabahah ataupun masdar. Ada juga yang guna masdar. Dan ada juga yang guna selain daripada ni lah. Itu yang kelima tu. Nanti kita ada dalam ni ada contoh dia nanti. Okey, jadi tapi kebanyakannya dalam Asma'ul Husna dia menggunakan fa'il, wazan fa'il ataupun wazan sirah mubalawah ataupun wazan sifat musyabahah. Okey. Ini dia sebut terjemahan walaupun dia menggunakan wazan fa'il, wazan fa'il bukannya mubalawah pun, kita tetap kena tambah maha juga bila nak terjemah. Kan? Walaupun dia menggunakan wazan fa'il, bukan bermaksud dia tak lebih juga, sebab Allah memang maha lebih segala-galanya. Kan? Cuma dari sekadar wazannya sahaja. Okey? Jadi dengan Asma'ul Husna ni kita boleh ulang kaji lah kita punya wazan kan. Jadi ingat cara dia tadi, kaedah dia ialah kita convert dulu. Contohnya Ar-Rahim convert daripada Al-Fa'il. Lepas tu baru cari dalam nota fa'il mana duduknya. Masdar ke apa ke Okey, latihan yang pertama kita suaikan sil bainal kalimat wa awzaniha. Suaikan antara kat sini ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam kepada wazan-wazannya. Al-Fa'il, Al-Fu'ul, Al-Fa'lan, Al-Fa'al, Ar-Rahim. Okey. Ar-Rahman. Sesuaikan ni sesuaikan saja. Okey, Ar-Rahman. Tengok apa wazan Ar-Rahman? Al-Fa'lan. Ar-Rahman, Al-Fa'lan. Okey, Ar-Rahim. Ar-Rahim.
Patutnya al-fa'il. Patutnya al-fa'il kat bawah ni. Kita typo pula. Ar-Rahim lah. Okey, al-Malik. Al-Malik. Al-Fa'il. 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 Ya. Fa'il. Okay. Al-Quddus. Maf'ul lah. Fu'ul. Okey. Okey, as-salam. Assalam al-fa'al. Fa'al. Fa'alun. Okey. Sebelum kita pergi jauh, okey. Tadi Daripada awal kita dah kenal silap dah. wazan ni, dia akan membantu kita untuk mengenali kata dasar. Jadi macam tadi lah, bila kita jumpa ni, contohnya fa'lan ni, Rahman, Rahamim. Ar-Rahim wazan dia wazan fa'il. Rahamim juga. Jadi kita tahu bahawa Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu ialah daripada kata dasar yang sama. Okey, daripada kata dasar yang sama. Okey. Ar-Rahman. Tengok wazan Ar-Rahman. Al-Fa'lan. Apa dia punya jenis dia? Masdar ke? Nasifih. Alan. Sifat Okey, sifat musyabahah. Okey, al-fa'lan sifat musyabahah. Tapi untuk nama Allah, walaupun dia adalah wazan sifat musyabahah, kita anggap dia sebagai mubalaghah juga. Mubalaghah. Sebagai itu untuk nama Allah lah. Untuk nama Allah. Sebenarnya semua walaupun dia wazan fa'il sekalipun, kita anggap dia sebagai satu mubalaghah lah, lebih. Okey. Ar-Rahim. Wazan al-fa'il. 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 Dia apa juga ni, musyabahah juga. Sebenarnya tapi dalam balaghah pun ada. Balaghah ada. Bila dalam keadaan ada dua macam tu, kita pilih mubalaghah je lah. Untuk nama Allah tu mubalaghah. Okey. Sebelum tu macam saya sebut sebelum ni, jadual yang saya bagi tu bukannya meliputi semua wazan tapi ini yang famous lah, yang banyak-banyak digunakan. Okey, jadi ada juga wazan-wazan yang tak termasuk dalam ni. Begini. Yang saya bagi nota tu kan. Okey. Al-Malik. 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 Al-Fa'il. Fa'ilun. Ada wazan. Fa'ilun. Fa'ilun. Ada mubalaghah. Sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah ada, sifat musyabahah pun ada. Jadi wazan fa'il. Okey. Al-Quddus. Okay, Al-Quddus wazan ni tak ada dalam ni. Wazan al-fu'ul ni memang jarang digunakan. Tapi dia ialah sirah balaghah. Wazan sirah balaghah tapi jarang digunakan. Okey, as-salam. Wazan dia fa'al. Yang mubalaghah fa'ul tu tak sama Ustaz. Yang mana? Yang mubalaghah ada fa'ul. Lain. Betul lain. Fa'ul contohnya macam Faruq. Al-Faruq. Tu wazan lain. Okey. As-salam. Al-fa'al. Mana fa'alun? Fa'alun. Sifat musyabahah. Okey. Fa'alun sifat musyabahah ada, sirah balaghah pun ada. Ada sifat balaghah. Ada sifat musyabahah. Fa'alun sifat musyabahah. Yang sejahtera. Yang sejahtera tapi untuk nama Allah kita ni. Cuma wazan fa'alun dia ada juga dalam masdar. Perhatikan masdar sulasi. Ada masdar sulasi ada. Okey. Okey, jadi dalam keadaan ni kita ada dua terjemahan kita boleh pilih. Sama boleh terjemah kesejahteraan atau untuk terjemah yang sejahtera. Jadi kalau benda tu nama orang kan, nama Allah, jadi kita yang lah Tuhan yang maha sejahtera. Okey, beza dengan assalamualaikum. Wazan assalamualaikum kan. Assalamualaikum tu assalam tu kita nak terjemah yang sejahtera kepada kamu ke ataupun kesejahteraan kepada kamu. Kesejahteraan. Dalam konteks bagi salam tu adalah kesejahteraan kepada kamu. Masdar. Walaupun ada sebahagian pandangan lah dia kata assalam tu sebenarnya
nama Allah, doa je. Kita doa supaya Allah bersama kamu. Itu sebahagian pandangan lah kan. Tapi secara asalnya kata Assalamualaikum tu ialah peace lah. Peace be upon you kan. Peace, kesejahteraan. Bukannya orang yang sejahtera. Okey, jadi perkataan-perkataan ni macam ni kita nak terjemah dia daripada kata dasar dia. Rohamim. Apa terjemahan rohamim? Ngasih, sayang. Rohamim, sayang, kasih, rahmat. Sayang. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha rahmat. Jadi sebab tu terjemah ni dia agak sukar terjemah. Sebab tu kadang kalau kita tengok terjemahan Bismillahirrahmanirrahim ni kadang ada penyayang, pemurah, pengasih kan. Jadi dia sebenarnya makna-makna ni dia memang kita panggil apa? Dia tak adalah kataan yang sepadan 100%. Bila terjemah ni tak ada kataan sepadan 100%. Sebab tu bila kita tahu bahasa Arab ni, kita akan lebih memahami perkataan tersebut. Okey. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim kita tahu daripada kata dasar yang sama, cuma dia dalam wazan yang berbeza. Okey, Al-Malik. Apa makna Al-Malik? Kata dasar dia mim lam kaf. Mim lam kaf. Berkuasa. Berkuasa. Sorry. Malika. Mim lam kaf, terjemahan mim lam kaf ialah milik. Milik. Okay. Bila kita gunakan al-malik itu sebagai sifat musyabahah, maknanya dia ni memang betul-betul memiliki. Siapa yang betul-betul memiliki ni? Raja lah. Dia menguasai segala-galanya. Dia lah yang boleh buat tu, boleh buat ni. Itu kuasa ni. Okey, kalau kita sekejap tak keluar pula pen ni. Okey, macam surah Fatihah kan. Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin ke Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin. Okey, Maliki Yaumiddin. Tapi ada sebahagian qiraat yang baca Maliki Yaumiddin. Lam tu pendek. Apa beza agaknya antara Maliki dengan Maliki? Raja. Okay. Yang raja terjemahan Malik ke Al-Malik raja ni? Al-Malik. Raja. Malik. Lam tu pendek. Lam pendek wazan ni lah. Wazan fa'il. Kan yang betul-betul memiliki ni. Malik. Malik. Kalau kalau yang wazan fa'il, Malik. Maknanya menunjukkan orang tu kan. Kalau wazan fa'il malikun, itu maksudnya yang memiliki. Kalau malikun, ni yang sangat memiliki, yang banyak memiliki, yang memang dia memiliki segalanya, itu raja. Ini raja. Okay. Malik yang memiliki. Yang memiliki. Okey. Itu beza dia. Okey, jadi dengan kata dengan apa? Dengan kata dasar dengan wazan ni kita boleh tahu perbezaan maksud dia. Okey. Tengok latihan berikutnya. Sil bainal kalimati wa usuliha. Okey, sesuaikan. Tapi sesuaian ni kita nak sesuaikan antara apa? Antara nama Allah ni dengan usul, dengan kata dasar dia. Gabungkan, cari kata dasar dia. Okey, yang pertama al-mu'minu. Apa kata dasar untuk al-mu'minu?
Hamzah mim nun. Hamzah mim Hamzah Nun. mim nun Hamzah mim nun. Okey, al-mu'minu ni wazan dia tu al-muf'ilu ni dia dah wazan apa? Jenis apa? Fa'il, maf'ul, sirah balaghah, sifat musyabahah, masdar, Fa'il. fa'il. Okey, fa'il untuk wazan nombor apa? Kenapa tak guna amin? Wazan amin. Kenapa guna mu'min? Sebab dia wazan nombor Yu'minu. Nombor 2. wazan nombor 2. Yu'minu. Af'ala yuf'ilu, wazan nombor 2 mu'minu. Okey, jadi al-mu'min ialah daripada wazan nombor 2. Okey, al-muhaimin. Okey, al-muhaimin ni macam sebelum ni kebanyakan kataan dalam bahasa Arab ni kata dasar dia ialah 3 huruf. Tapi jarang-jarang ada kata dasar yang menggunakan 4 huruf. Antaranya ialah perkataan al-muhaimin. Kata dasar dia ha ya mim nun. Ha ya mim nun. Ini kata dasar dia. Yang menguasai. Hai mana ni menguasai. Saitara. Maksud hai mana ni menguasai. Jadi al-muhaimin dia punya fa'il dia. Okey, untuk yang 4 huruf ni saya cerita je lah untuk kita sekadar makluman. Okey, wazan dia ialah fa'lala. Oh, fa'lala. Fa'lala mana? Fa'lala. Hai mana. Ni untuk kata dasar 4 huruf. Tapi sebab dia memang jarang ada, jadi saya sebut pintas lalulah. Fa'lala yufa'lilu. Yufa'lilu. Yuhaiminu. Okay, yufa'lilu. Fa'il dia muhaiminun. Mufa'lilun. Fa'lilun. Okey, ni wazan dia. Ni untuk yang 4 huruf. Tapi jarang-jarang lah, jarang-jarang ada perkataan yang 4 huruf macam ni. Jadi tak perlu kita ni sangatlah. Okey, maksud muhaimin ni yang menguasai. Okey. Al-Aziz. Okey, Al-Aziz. Apa kata dasar tu Al-Aziz? Ain zai Aziz. Okey, Ain zai Al-Aziz. Ain zai. Okey, Al-Jabbar. Apa kata dasar untuk Al-Jabbar? Jin Baro. Okay. Untuk kata dasar untuk Jin Baro. Okay, Al-Mutakabbir. Wazan. Nak cari wazan dia ni ya. Al-Mutakabbir. Ni senang lah, dia punya kata dasar dia kaf, ba, ra. Ini untuk kita cari kata dasar dia. Okey, kita tengok dia punya wazan pula. Al-Aziz, wazan dia apa wazan dia? Al-Aziz, wazan dia fa'il. Al-Aziz wazan fa'il. Okey, apa wazan fa'il? Sifat musyabahah ke balaghah? Al-Aziz. Sabahah pun. Sifat musabahah dengan sifat mubalagah. Sabahah dengan balaghah. Dalam konteks kalau nama Allah ni, kalau dia sirah balaghah dengan sifat musyabahah, kita ambil yang balaghah terus lah. Tapi kalau dalam ayat yang biasa, kita tengok kesesuaian lah. Kesesuaian ayat tu. Okey. Al-Aziz. Okey, apa maksud kata dasar Ain Zai? Al-Aziz. What is that?
Azza ni perkasa lah yang kuat, ya. Kalau Al-Aziz yang maha kuat ataupun yang maha perkasa. Okey. Al-Jabbar. Al-Jabbar, apa dia punya wazan dia? Al-Fa'al. Al-Jabbar, Al-Fa'al. Apa dia punya jenis dia? Sifat mubalaghah, fa'al. Yang maha apa dia? Jabara. Jabara ni, apa maksud Jabara? Jabara ni maksud dia memaksa. Jabara ni memaksa. Memaksa. Jabara ni memaksa. Jadi Al-Jabbar yang maha memaksa. Pemaksa lah, yang maha pemaksa. Yang mana yang boleh paksa lah, yang paksa hamba ni untuk lakukan sebenarnya. Okey, itu Okey, Al-Mutakabbir. Kata dasar dia kaf bara. Wazan dia apa ni? Al-Mutakabbir, Al-Mutafa'il. 8. Kabaro tak? Masdar ke? Fa'il ke? Fa'il Fa'il bagi wazan ke-8. Jadi kabara besar. Al-Mutakabbir ni yang membesarkan diri, yang maha membesar diri. Okey, jadi mutakabbir ni yang perkataan takabur, orang yang takabur. Tu takabur ni sifat Allah saja boleh. Sebab Allah maha hebat, dia boleh lah nak bertakabur. Tapi kalau hamba-nya tak boleh lah nak bertakabur kan, hamba ni lemah. Jadi al-mutakabbir, sifat takabur tu sifat kibriya ni, sifat membesarkan diri ni adalah sifat milik Allah. Okey, latihan berikutnya kita nak pilih kata dasar dia. Okey, tengok al-khaliqu. Okey, ada 3 pilihan kata dasar dia. Yang pertama ni al-khaliqu, kha alif qaf, khaf lam qaf, khaf qaf lam. Mana satu kata dasar dia? Khaliqu. Khaliqu. Kha alif qaf ke? Kanan sekali, tu tengah, kiri? Itu yang tengah lah. Yang tengah. Letak A, B, C dah senang. A, B, C. Okey. B lah. Khalaqa maksudnya khalaqa? Cipta. Jadi khaliqu Yang menciptakan. yang menciptakan. Okey, wazan apa khaliqu? Fa'il. Fa'il wazan fa'il. Yang buat. Cuma ni contoh wazan fa'il. Tapi nak terjemah, tak boleh terjemah yang biasa-biasa cipta tak. Itu terjemah mahal jugalah. Walaupun dia gunakan hanya wazan isim fa'il. Okey, untuk nama Allah memang kita akan tambah mahal. Okey. Al-Bari'u. Apa kata dasar dia? Bara ya, bara alif, bara hamzah. Baroya lah C. Baro'a lah. Baro. B lah. Ni bari. Di bari'u. Okey. Pertama sekali ba pula. Yang huruf B ni confirm salah. Kenapa confirm salah B? Baro. Kenapa? Salah. Haji Sobri. Alif. Sebab dia ada. Sebab alif dia tak boleh jadi kata dasar. Alif tak jadi kata dasar. Okey. Sama ada baroya ataupun baro hamzah. Okey. Dua-dua ni ada perkataan dia. Kita buka kamus lah. Kalau buka kamus, baro'a yang hamzah yang C ni, baro'a ni maksud dia sembuh. Okey, sembuh, yang sembuh. Baroya yang cipta, yang merancang. Jadi mana yang sesuai? Ialah yang mencipta. Kalau guna hamzah, kalau guna C tu, baro'a tu sembuh. Yang sembuh dari sakit kan. Jadi baroya cipta Baroya. Okey, al-musawwir. Okey, al-musawwir.
Apa kata dasar dia? Sawara, mim sad ra, mim sad waw. lah. Okey, apa maksud kata dasar dia sawara ni? Tak ingat, tak tahu. Okey, kita ambil wazan dulu ya. Wazan mufa'il, musawwir wazan mufa'il. Wazan apa ni? Fa'il, maf'ul, masdar. Fa'il Ustaz, fa'il. Fa'il untuk wazan nombor tiga. Nombor 3 semua faham Fa'il ni dia banyak wazan dia. Kalau wazan nombor 1 barulah guna fa'il. Kalau fa'il tu wazan nombor 2 hingga nombor 9 dia bukannya wazan fa'il. Dia sama ada mufa'il, muf'il, mustaf'il kan. Macam dalam nota tu lah. Itu yang susah ni yang fa'il ni dia boleh mudah ingat lagi lah berbanding yang sifat mubalaghah, sifat musyabahah tu lagi banyak. Tapi yang tu at least makna dia hampir sama semua. Okey. Kataan surah, apa maksud surah? Surah. Surah. Hadhihi surah. Gambar. Surah gambar ataupun bentuk. Jadi al-musawwir ni apa terjemahan dia? Musawwir penggambaran. Yang menggambarkan. Yang menggambar, iaitu yang membentukkan. Sawara surah ni surah gambar atau bentuk. Jadi musawwir ni yang membentukkan. Jadi Allah lah yang meletakkan kita, gambar kita, bentuk itu macam ni bentukkan macam tu Okey, tu musawwir. Okey, kataan berikutnya nama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Itu yang ada Ghaffar alif, Ghafara, fa alif ra. Ghafara. Apa maksud Ghaffar? Ghafara ampun. Kalau Ghaffar wazan fa'al. Wazan apa ni? Fa'il ke maf'ul ke? Surah balaghah. Fa'al. Surah balaghah. Fa'alun. Ghaffarun. Jadi yang apa? Yang maha mohon, yang maha mengampunkan. Yang maha mengampunkan. Okey, berikutnya Al-Qahhar. Al-Qahhar. Apa kata saya? Qahara, qaha alif, la qaha. Qahara. Qafha ra. Okey. Apa wazan dia? Qahhar fa'al. Qahhar fa'al. Sirah balaghah, sifat musyabahah. Fa'il maf'ul. Sirah mubalaghah, wazan fa'al. Okey, qahara ni maksud dia menguasai, macam apa, conquer menawan. Qahara menawan ataupun menguasai. Jadi kalau al-qahhar yang maha menguasai. Okey, jadi kata dasar ni kita dengan kata dasar terjemah. Okey, al-wahhab. Okey, wazan yang sama macam al-qahhar, al-wahhab. Jadi wazan apa ni? Wahhab sama Ustaz. Wazan fa'al, sirah balaghah. Okey. A B C. Apa kata dasar dia? Wah alif, wahaba, lam ba. B. Wahaba. Apa maksud wahaba? Wahaba yahibu. Dalam doa ada kita baca doa ni selalu. Wahaba. Kita baca dalam bentuk ni wazan, dalam bentuk fi'il amar. Apa agak fi'il amar bentuk ni? Wahaba yahibu, fi'il amar dia? Wahab. Rabbana hab lana min hab. Hab Fi'il lana. amar dia hab. Fi'il amar dia kena buang huruf ni, huruf illah. Untuk fi'il amar kita kena buang huruf illah. Jadi buang ya, tinggal haba lah. Hab je. Jadi wahaba maksud dia memberi. Memberi. Hab lana min azwajina.
Okey, kalau hab berikan, Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami. Jadi al-wahhab maksud dia yang apa? Terjemah. Maha pemberi. Maha pemberilah. Pemberi. Kan? Itulah terjemahan yang sesuai kan. Tapi ini faham maksud dia. Wahhab ni adalah daripada sighah balaghah, dan sighah balaghah tu maksud dia sama macam fa'il tapi dia lebih, ada makna lebih. Okey, ar-razzaq. Zaraqa za alif qaf razaqa. Razaqati. Okey, razaqa. Ni senanglah, Melayu pun guna perkataan ni. Razzaq, rezeki yang apa? Maha memberi rezeki. Rezeki yang maha memberi. Okey, al-fattah. La faha Fataha. alif. Fataha. Fataha. Apa fatah maksud fataha? Membuka. Pembukaan. Pembukaan. Buka. Fataha buka. Jadi al-fattah yang Yang membuka. maha membuka. Okey, kalau pembukaan, kalau pembukaan kena guna dia punya masdar. Al-fathu. Arti Fathan. Fathu Makkah. Pembukaan kota Makkah tu fathu. Okey, ni yang lain ni macam biasalah, al-alim, al-fa'il, al-qabid, al-fa'il. Ni isim fa'il. Okey, kita cari yang pendek sikit. Ar-rafi, al-mu'iz. Okey, al-mu'iz. Wazan apa al-mu'iz? Mu'ilah. Mu'ilu. Izzazadu. Izzah. Aziz. Dia wazan. Aziz. Okey. Kenapa nampak lain? Sebab dia ada sabdu kat sini. Sabdu. Jadi ni ialah fa'il yang fa'il mudha'af. Jadi kita kena pecahkan dia dulu. Baru kita nampak. Mu'iz. Aziz. Okey, jadi apa wazan asal dia ialah al-mu'zizu. Okey, al-mu'zizu. Asalnya al-mu'zizu. Okey, tapi bila dia kata kalau dia huruf dia fa'il mudha'af ni, jadi terpaksa gabungkan zai dengan zai ni gabung. Okey. Jadi padam dulu, kita gabungkan. Jadi satu saja sini. Okey. Boleh baca ke? Tak Tak boleh boleh. baca. Tak boleh. Uzi. Tak boleh baca. Jadi macam mana nak baca? Macam nak buat kalau tak nak baca? Ikut tambah baris. Jadi kena tukarkan. Yang tadi ni baris bawah depan. dulu. Baris bawah ni bawa masuk kat sini. Tukar ke di sini. Jadi al-mu'izzu. Okey. Jadi asal tadi al-mu'zizu ni wazan dia al-muf'ilu. Okey, wazan apa ni? Muf'ilu. Fa'il untuk wazan ke dua. Kedua. Af'ala yuf'ilu muf'ilun. Kalau dia punya wazan fa'il untuk perkataan ni a'azza yu'izzu mu'izzun. Okey, tadi al-aziz yang maha perkasa, Allah ni maha perkasa. Al-mu'izzu ni yang memberikan keperkasaan tu kepada orang lain, yang memperkasakan yang lain, yang memuliakan yang lain. Tu al-mu'izzu, yang memuliakan ataupun yang memberikan kuasa kepada orang lain. Itu al-mu'izzu. Jadi al-aziz yang Allah sendiri tu yang maha perkasa, maha mulia, maha kuasa. Tapi al-mu'izzu ni wazan nombor 2, a'azza yu'izzu, memberikan kuasa ataupun memberikan kemuliaan kepada yang lain. Itu al-mu'izzu. Okey, al-mudhillu sama macam tadi wazan dia. Al-mu'izzu, al-mudhillu, adzalla yudhillu mudhillun. Apa? Fa'il mudha'af juga. Okey, ni lain sikit. Al-hakam. Al-hakam. Wazan apa? Fa'alun.
Fa'alun. Fa'alun. Okey, fa'alun. Fa'alun masdar sulasi. Okey, masdar sulasi ada. Selain daripada sifat musyabahah pun ada. Okey, masdar sulasi kebijaksanaan lah kita terjemah. Ataupun kalau sifat musyabahah kita terjemahkan sebagai yang hakam ni ada hukuman lah. Mana yang memberi hukuman ke hukuman. Jadi kita kan nama Allah ni sifat, gunakan nama lah, sifat musyabahah ataupun sifat musyabahah yang maha memberikan hukum, yang maha menghukum. Okey, al-adlu pun sama, al-fa'lu. Tengok wazan apa al-fa'lu. Kali jawab ni. Masdar. Masdar sulasi. Okey, masdar sulasi tapi sifat musyabahah pun ada. Okey, kalau sulasi keadilan. Kalau sifat musyabahah yang adil lah. Jadi sesuainya kalau nama kita gunakan sebagai sifat musyabahah ataupun sifat balaghah. Okey. Okey, al-qawiyyu. Yang kuat. Qawi ni yang fa'ilun. Macam mana? Agak macam mana ni? Ini fa'ilun. Dia bukan yang tengah tu qawi ni. Qawi. Okey. Qawi ni sebenarnya macam ni. Qawiyun. Okey, qawiyun. Okey, jadi bila asalnya qawiyun, wazan fa'ilun. Okey, wazan fa'ilun. Qawiyun fa'ilun. Okey, tapi sebab dia dua huruf yang sama, bila dua huruf yang sama dia akan jadi idgham, digabungkan. Jadi qawiyun menjadi qawiyun. Okey. Nak nampak tak? Ya, nampak Ustaz. Ya, boleh Dah nak last ni yang makin susah pula kan? Dia makin pening pula. Dia kalau ada huruf ilah ni memang susah lah. Dia ada dua. Tapi ni bukan isu ilah juga. Ni isu dia dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Bila dua huruf yang sama, dalam kaedah bahasa Arab ni, kalau dua huruf yang sama, huruf pertama mati, dia akan jadi idgham. Digabungkan. Jadi macam itulah qawiyun, jadi qawiyun. Okey, ni dia complicated sikit lah. Sebab apa? Sebab dia dua huruf yang sama. Wazan sama je, fa'ilun. Wazan fa'ilun. Tapi dalam kataan qawiyun ni berlaku satu isu, dua huruf yang sama bertemu dan yang pertama baris mati. Dia akan jadi, di situ akan jadi idgham. So digabungkan. Ya dengan ya tu digabungkan jadilah sabdu. Qawiyun. Okey. Cukup lah kot Cukup. Makin lama makin Tak susah. boleh jawab. Jawab aku je. Tak tahu je nak Dia tengok. Ni Besar lagi lembu empat. lupa. Ha. Tak lupa. Okey. Ada Ni tak besar kecil tak lupa. ni soalan Cik Pumas nanti fikir nanti agak beritahu.
wazan awal. Malam ni kita bagi masa untuk fikir. Esok cuba teka apa dia punya wazan dia ni. Awal ni. Nantilah. Malam ni mimpi. Mantau jumpa jawapan dalam mimpi kan. Awal ni selalu biasa je awal kan, yang awal. Kalau bangun pagi esok dapat. Cuba fikir-fikir tu lah. Dapat bangun awal pagi subuh pertama dia dapat. Habis gaib semua. Apa bangun lewat tak dapat lah. Cuba fikir macam mana, apa kata dasar dia ni. Bukan fa'alun Ustaz. Awala. Yelah kalau ikut ni macam fa'alu kan, tapi tak ada fa'alun. Tapi lain ke bukan ke? Ya, mana ada fa'alun. Fa'alun tak ada kan? Tak apa tu. Tidur dulu, nanti insyaAllah malam ni kita jumpa dekat atas bukit ni. Awala. Sabar je Cik, tidur. Dah tidur tadi. Dia dah tidur kan, belum tidur. Dah tertidur. Okey. Okey, ada apa soalan? Selain soalan awal ni. Awal tu. Tak boleh. Okey. Tadi Ni Haji Sabri ni tak boleh tidur nampak gaya ni. Okey. Fikir. Fa'alun Apa wazan awal ni? Fa'alun ni bukan. Ada siapa nak tidur ni? Itulah saya ingat fa'alun. Ni ada sabdu ni. Fa'alun, bukannya fa'alun, ada sabdu fa'alun. Macam mana boleh jadi fa'alun ni? Okey, kita simpan besok. Simpan. Okey. Okey, kalau tak ada apa kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanak